Selamat kembali, selamat bertemu semula pelajar-pelajar tingkatan 4. Ini kelas kita yang terakhir untuk bab yang ke-9 untuk mata pelajaran sejarah. Kita akan tengok atau membincangkan tajuk 9.4 Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Lepas siap perlembagaan yang diceritakan, yang kita bincangkan dalam tajuk 9.3. Ini kita nak tengok perjanjian. Satu perjanjian dibuat. Perjanjian yang baru ini dinamakan sebagai Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Rujuk muka surat 224. Maksud dia, apabila perjanjian ini telah diadakan, semua perjanjian-perjanjian yang dibuat sebelum ini, berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun sebelum ini adalah terbatal. Ini adalah perjanjian yang baru, ditandatangani pada 5 Ogos 1957, dinamakan sebagai Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Perjanjian ini mengandungi beberapa perkara seperti pengamalan raja berperlembagaan dan sistem demokrasi berparlimen, kewarganegaraan, kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain, kedudukan agama Islam dan bahasa. Perjanjian kemerdekaan ini ditandatangani antara Raja-Raja Melayu dengan Sir Donald McGillivray bagi pihak baginda Queen Elizabeth II di King House, Kuala Lumpur. Perjanjian ini menjadi asas membentukkan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Untuk Semenanjung Malaysia, mereka pada tahun 1957, maka mereka buatlah satu perjanjian dengan pihak British agar membatalkan semua perjanjian-perjanjian yang dibuat sebelum ini dan hanya pakai perjanjian yang baru, iaitu Perjanjian Persekutuan. Apa yang terkandung dalam perjanjian tersebut? Apa kandungan dia? Kita tengok ada 5 perkara yang terkandung dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ini. Yang pertama, pengamalan raja berperlembagaan dan sistem demokrasi berparlimen. Apa maksud raja berperlembagaan? Perlembagaan ini dah dijelaskan banyak kali sebelum ini adalah undang-undang tertinggi di dalam sesebuah negara. Raja berperlembagaan maksud dia seorang raja yang memerintah mengikut perlembagaan. Jadi kita namakan dia sebagai raja berperlembagaan. Dan sistem demokrasi berparlimen. Sistem demokrasi berparlimen ini maksudnya kita mengadakan pilihan raya, iaitu amalan demokrasi untuk memilih pemerintah. Pemimpin yang menang dalam pilihan raya itu, mereka akan masuk ke dalam parlimen untuk membincangkan hal-hal yang berkaitan dengan negara Malaysia. Dalam bahagian pertama ni, seorang raja yang dipilih untuk menjadi Yang di-Pertuan Agong setiap 5 tahun. Bergile-gile, ada 9 orang, seorang menjawat selama 5 tahun, buat penggiliran. Yang kedua, kewarganegaraan. Warga negara. Setiap orang yang dilahirkan dalam persekutuan atau selepas hari mereka maksud dia selepas 31 Ogos 1947, akan menjadi warga negara. Warganegaraan diberikan melalui 3 cara, iaitu melalui penguatkuasaan undang-undang, kedua memohon didaftarkan sebagai rakyat, dan ketiga memohon untuk menukar warga negara atau naturalisasi. Nak jadi warga negara Semenanjung Malaysia ketika itu, siapa yang nak menjadi warga negara Semenanjung Malaysia perlu guna 3 cara ini. Baik, seterusnya nombor 3, kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Jaga kedudukan istimewa orang Melayu. Apa dia kedudukan istimewa orang Melayu? Hak-hak mereka untuk mendapatkan tanah, hak mereka dalam pemilikan harta pusaka dijaga oleh perlembagaan. Namun hak kaum lain yang ada di Semenanjung seperti kaum Cina, India, Sikh, orang asli yang ada di Semenanjung Malaysia juga turut dijaga dan dimasukkan dalam Perlembagaan Persekutuan 1957. Tak boleh nak tindas mana-mana kaum dalam negara kita, sebab benda itu telah dipersetujui dalam Perlembagaan Persekutuan. Baik,
Kandungan yang keempat dalam perjanjian persekutuan ini adalah kedudukan agama Islam. Di Semenanjung Malaysia, agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan dan agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di negara kita. Awak agama apa boleh amalkan? Kristian ke, Buddha ke, Hindu ke. Kalau awak penganut agama tersebut, bolehlah mengamalkan agama tersebut dengan aman dan damai. Tak boleh paksa orang masuk agama, satu-satu agama tak boleh paksa. Nanti dia tidak aman dan tidak damai. Nombor 5, kedudukan bahasa Melayu. Dalam perjanjian persekutuan, bahasa Melayu diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar dan bahasa komunikasi. Semua warga negara Malaysia mesti tahu berbahasa Melayu. Di sekolah kita diajar bahasa Melayu. Ada 6 waktu, paling banyak waktu bahasa Melayu diajar, supaya awak tahu berbahasa Melayu di dalam negara Malaysia. Kalau awak pergi keluar negara, kenalah menguasai bahasa negara tersebut. Contohnya nak pergi ke negara China, kenalah tahu bahasa Mandarin. Nak pergi ke England, kena tahu bahasa Inggeris. Nak pergi ke Korea, kena tahu bahasa Korea. Tapi sebagai rakyat Malaysia, kita patuh pada perlembagaan, kita perlu tahu bahasa Melayu, berkomunikasi dalam bahasa Melayu. Dan ini adalah kandungan terakhir yang dicatatkan secara ringkas dalam perjanjian persekutuan Semenanjung Malaysia. Tegasnya, perjanjian persekutuan ini merupakan cerminan sikap muafakat dan tolak ansur pelbagai pihak sebagai warga negara yang cinta akan negara. Dengan adanya ini, pemuafakatan dapat dilihat. British pun yakin nak bagi kemerdekaan kepada kita, kepada Semenanjung Malaysia ketika itu. Sebab dapat bersatu padu antara kaum, dapat buat perlembagaan, dapat buat perjanjian, semua lengkap. Maka British bagi kelulusan untuk merdeka dan kita berkerajaan sendiri ketika itu. Baik, ini adalah bahagian terakhir bab 9, iaitu tajuk 9.4. Habis dah kita punya tajuk bab 9. Tolong baca buku anda, tolong buat tugasan yang diberikan. Sampai sini saja kelas kita. Sekian, terima kasih.